Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Jadi hari ini Abang akan ceritakan beberapa daripada kisah seram yang Abang dapat dekat email. Dia orang hantar email ke Abang. Sebenarnya kalau tak silap Abang, hari ini Abang nak sampaikan 4 cerita yang berbeza. Tapi 3 cerita di awalnya adalah berdasarkan pada satu tempat. Dan satu lagi cerita Abang sampaikan berkenaan dengan panggung wayang. Panggung wayang pada zaman dulu, lebih kurang tahun 1970-an. Tapi abang tengok dulu, kalaulah video yang pertama ni, cerita yang pertama ni pun ada 4 pecahan ke 3 pecahan, kalau terlalulah panjang, jadi cerita yang keempat yang pasal panggung wayang tu, abang akan masukkan dekat kes-kes panggung wayang yang abang kumpulkan kemudian. Jadi tengok dulu kalau terlalu panjang sangat nanti abang pecahkan, abang tak masukkan panggung wayang. Tapi kalau tiba-tiba korang dengar cerita pasal panggung wayang dekat hujung, maksudnya abang masukkan sebab cerita yang pertama tu tak terlalu panjang. Jadi cerita pertama ni berlaku dekat satu kawasan di antara Batu Pahat dan juga Muar. Dekat tengah-tengah tu ada satu perkampungan bunian yang sangat terkenal di kalangan penduduk tempatan. Dan ada 3 kisah berkenaan dengan kampung bunian tu. Itu adalah cerita yang pertama. Dan cerita kedua adalah berkenaan dengan satu panggung wayang di Kuala Lumpur yang diceritakan kepada abang oleh seorang makcik Cina, anti lah, seorang anti Cina. Dia kata dia dapat cerita ni daripada mendiang bapak dia. Yang daripada mendiang bapak dia dulu adalah manager dekat satu panggung wayang di Kuala Lumpur. Macam mana panggung wayang tu jadi berhantu, daripada tak berhantu dia jadi berhantu disebabkan satu peristiwa. Ada kaitan dengan cerita hantu Indonesia. Jadi kalau korang nak tahu cerita daripada mula sampai habis, tonton video abang. InsyaAllah abang akan ceritakan. Kasi semangat malam ni sebab sekarang ni baru pukul 12.10. Baru pukul 12.10. Jadi baru awal lagi lah, bukanlah tengah malam sangat. Tapi memang kejap lagi adalah bunyi anjing-anjing nak interprame, nak masuk sama-sama memberi sokongan pada abang untuk bercerita. Anjing. Cerita pertama ni disampaikan kepada abang melalui email oleh seorang lelaki namanya Abang AI. Itu adalah nama sebenar panggilan dia. Dia kata cerita ni, abang bila baca cerita ni abang rasa seronok tau. Sebab dia berkenaan dengan satu perkampungan bunian. Tapi awal-awal dia dah beritahu, jangan cuba-cuba cari dekat Google Map. Memang tak akan jumpa. Dekat Waze pun memang tak akan jumpa. Sebab perkampungan ni memang diberikan nama khas oleh penduduk kampung. Hasil perjanjian penduduk kampung dengan penduduk kampung bunian. Maksudnya daripada perjanjian orang dan juga perjanjian bukan orang. Jadi kampung ni bernama Parit Lapis Bunian. Tapi lapis tu dalam bahasa orang Batu Pahat dan orang Muar bukanlah bermaksud berlapis-lapis, tapi bermaksud dalam, terlalu ke dalam. Lapis ke dalam, itu maksudnya. Maksudnya perkampungan ni memang terletak jauh ke dalam. Parit Lapis Bunian. Korang cari dalam Google takkan boleh jumpa. Mungkin ada jumpa beberapa blog menceritakan tentang kisah dia. Okey. Dekat kawasan Batu Pahat ada satu kampung namanya Kampung Semerah Darat. Dan kampung tu terletak di hujung Batu Pahat. Dekat kawasan Muar ada satu kampung juga namanya Kampung Buaya Darat, Sarang Buaya Darat, Kampung Sarang Buaya Darat. Okey, ni Muar, lepas tu ini Batu Pahat kan. Lepas tu dekat Muar ada satu kampung namanya Kampung Sarang Buaya Darat. Lepas tu dekat Muar pun ada Kampung Semerah Darat. Dan Muar dengan Batu Pahat ni kan letaknya sebelah-sebelah kan. Jadi kampung ni dengan kampung ni bertemu hujung dengan hujung. Jadi kampung bunian tu yang namanya Parit Lapis Bunian adalah terletak di antara kedua-dua kampung ni. Maksudnya dengan kata lain, kalau orang Kampung Semerah Darat nak pergi melintas ke Kampung Sarang Buaya Darat, dia perlu melalui 2 jalan, sama ada jalan air ataupun jalan darat. Tapi kedua-dua jalan ni memang akan melintasi kampung bunian namanya Kampung Parit
Lapis Bunian. Abang kalau bab nak ingat nama ni memang payah sikit lah kan. Tapi maaf lah kalau orang kampung di kedua-dua kampung ni orang Betupah je, orang Muar je, kalau abang tersalah sebut macam Sepanggar hari tu kan dekat Sabah, kalau abang tersalah sebut betulkan supaya ini pun pengetahuan juga kan, pengetahuan geografi. Sorry lah kalau abang terbelit-belit sikit. Jadi daripada kampung Bunian ni memang semua penduduk kampung kedua-dua ni memang tahu, dan diorang memang tahu pantang larangnya. Macam mana kampung Bunian ni boleh wujud tak ada siapa tahu, tapi mengikut cakap-cakap orang memang dia dah wujud sejak beratus tahun yang dulu sebelum kedua-dua kampung ni wujud. Jadi dengan kata lain, selepas kedua-dua kampung ni wujud, diorang pun berpakat-pakat bekerjasama duduk dalam satu kawasan, baik bunian, baik manusia. Cerita pertama berlaku lebih kurang tahun 80-an lah, 80-an ke 90-an. Cerita dia macam ni. Kan abang cerita tadi, dekat parit kampung Bunian tu kan, nama dia memang susah nak ingat. Parit Lapis Bunian tu, dekat kampung Bunian tu kan katanya ada satu tali air. Dan tali air ni memang selalu digunakan untuk menyiram tanaman-tanaman di kawasan tersebut. Okey, lupa abang nak beritahu. Walaupun ada kampung Bunian, tapi kampung Bunian tu, kawasan tu ada kebun manusia lah kan. Jadi dengan kata lain, di tengah-tengah kebun tu dah ada kampungan Bunian ni. Jadi tali air ni memang digunakan untuk menyuburkan kebun-kebun manusia lah. Kebun-kebun separuhnya, kebunnya kepunyaan kampung dekat parit, ya Allah Tuanku, kampung Semerah Darat dengan kampung Sarang Buaya Darat tu. Jadi memang tali air ni digunakan untuk menyuburkan tanaman-tanaman penduduk kampung tu. Jadi memang selalulah tali air itu dibersihkan. Tapi yang selalu bersihkan tali air itu bukannya orang-orang yang kampung, tapi diorang upah kontraktor luar untuk bersih-bersihkan kawasan tali air itu, supaya tali air itu tidaklah tersekat-sekat, senanglah dia boleh digunakan. Dan cara dibersihkan selalu menggunakan jentera-jentera untuk kaut-kaut sampah keluar daripada tali air itu, dan tali air itu boleh digunakan macam biasa. Jadi bila nak bersihkan tali air ni, penduduk kampung kedua-dua kampung ni berpakat-pakatlah mengupah seorang kontraktor luar yang ada jentera bagus untuk korek-korek, untuk besar-besarkan atau bersih-bersihkan kawasan laluan air ni. Jadi dia ni dengan tim dia pun, dia tak tahu tau sebenarnya yang dibersihkan tu adalah tali air yang terletak di tengah-tengah kampung Bunian ni, kampung Lapis Bunian. Dia tak tahu. Jadi tengah dia dengan tim dia bersihkan kaut ni tengah hari ni, bukan malam tengah hari, tak ada orang buat kerja malam. Tengah hari ni mengkaut, tiba-tiba terdengar, walaupun enjin jentera tu kuat gung macam tu, tapi terdengar nyaring gila suara sekumpulan anak gadis tergelak-gelak hi. Jadi sebabkan suara tu lebih kuat daripada bunyi jentera tu, diorang pun matikan jentera daripada mengorek-ngorek atau membersihkan tali air tu. Diorang semua fokus kepada mana datangnya suara anak-anak dari yang tergelak-gelak manis ni. Jadi selepas diorang dah matikan enjin semua, ini diceritakan oleh yang kontraktor tu kan, dia cerita kat orang kampung apa yang berlaku. Dah tu orang kampung tu cerita kat abang lah, abang Ai itulah cerita kat abang. Jadi di tengah diam dengar apa benda suara ni, tiba-tiba di celah-celah pokok nampak beberapa orang anak gadis yang berkemban. Kalau kita lah sekarang jumpa anak gadis berkemban, mungkin kita anggap orang tu seksi. Waktu tengah bandar lah kan, tengah bandar orang pakai berkemban tu memang itu fashion lah, seksi. Tapi kalau jumpa orang berkemban tengah hutan, kita tak anggap tu fashion, kita anggap tu bunian ataupun jin. Jadi pekerja-pekerja ni tergamam. Tengok, abang tak tahulah dia tergamam tu sebab cantik sangat korang tu ataupun seksi sangat korang tu. Tapi kesemua orang yang tengok, menyaksikan peristiwa tu, tak komplain apa. Tengok aja anak-anak dara ramai pakai kemban. Lepas tu sambil memetik-metik pucuk paku, kalau tak silap abang, pucuk paku sayur-sayur kampung. Jadi dia memetik sambil tergelak-gelak, sambil berborak-borak, sambil tergelak-gelak. Yang member-member manusia ni tengok aja. Agaknya cantik sangat kan. Tengok tengah hari buta ni, tengok aja. Bila dah selepas 10 minit,
barulah orang-orang bunian ni perasan yang manusia-manusia ni tenung ke arah dia. Langsung bunian-bunian ni tegak berdiri, diam, pandang manusia-manusia ni. Bukan manusia ni lah, pekerja-pekerja ni lah. Jadi lepas dia pandang pekerja-pekerja ni semua dia tergamam. Lepas tu ketua dia terus cakap, jom balik, kita sambung besok. Jadi yang lain pun tak membantah. Akhirnya semua kemas-kemas balik, terus naik ke darat, terus keluar daripada kawasan tu, teruslah cerita ke orang kampung. Dan waktu diorang meninggalkan kawasan tu, diorang tak toleh-toleh belakang. Diorang kata mustahil ini adalah manusia, sebab manusia tak akan pakai berkemban dekat dalam tengah hutan. Tak akan, walaupun tengah kebun kan, kawasan perkebunan, tapi tak mungkin ada orang berkemban kena gigit nyamuk. Itu semestinya adalah penduduk jin. Tapi bila dia ceritakan ke orang kampung, rupanya orang kampung memang dah tahu sejak zaman berzaman yang kawasan tu adalah kawasan bunian. Dia memang sengaja tak nak beritahu dengan kontraktor yang dapat kerja ni lah. Tapi tak sangka pula kontraktor tu dapat jumpa dengan orang bunian, sebab selalunya orang-orang bunian ni akan muncul pada waktu malam, bukan waktu siang. Jadi beruntunglah jugalah geng-geng yang buat kerja-kerja kontraktor bersihkan tali air tu berjumpa dengan makhluk-makhluk alam sebelah. Itu adalah cerita yang pertama. Okey, abang terus lanjut abang ceritakan dengan cerita yang kedua, iaitu kisah macam mana seorang budak lelaki, kalau tak silap abang, pakcik kepada abang Ai, iaitu abang yang menceritakan kisah ni pada abang. Dulu masa pakcik dia kecil-kecil, pakcik dia ni memang selalu tolong-tolong keluarga untuk kerja-kerja kampung, termasuk menoreh ataupun kerja-kerja dekat dalam kebun tu lah. Nak jadi cerita, keluarga dia orang ni memang ada kebun, memang tepat-tepat di kawasan kampung bunian tu, iaitu kampung Parit Lapis Bunian. Memang tepat-tepat kebunnya kat kawasan situ. Jadi si budak lelaki ni, sekarang budak lelaki tu mungkin dah umur 60-an lah kan. Ni masa budak lelaki tu kecil-kecil. Jadi dia ikutlah keluarga dia, kadang-kadang dia ikut bapak dia, kadang-kadang dia ikut pakcik dia ikut sepupu dia. Dia tak boleh buat kerja-kerja menoreh ataupun menebas-nebas pokok, tapi dia jadi teman je lah kan, jadi teman. Jadi satu hari tu, nak sampaikan pada kita. Satu hari tu diikutlah seorang pakcik dia pergi ke kebun tu, kebun keluarga. Jadi pakcik dia pun buatlah kerja menebas-nebas, cari buah lah, segala macam lah pekerjaan kampung lah kan, untuk dalam kebun yang terletak dekat tengah-tengah kampung bunian ni. Jadi si budak lelaki ni, dia boring, agaknya tak tahu nak buat apa. Dia pergilah ke kawasan tali air yang abang cerita tadi. Tapi bila dia sampai dekat tali air, dia tengok keadaan tali air tu memang cantik, airnya jernih, airnya mengalir, tak ada nampak keruh-keruh kopi susu, semua tak ada nampak lah, warna kopi susu tak ada nampak, memang sejernih-jernihnya. Jadi dia rasa tertarik, dia pun tanggalkanlah selipar dia, dia pergi dekat gigi air dan dia celupkan kakinya dekat dalam gigi air tu, dekat dalam air tu. Sambil-sambil dia celup-celup tu, sambil menyanyi-nyanyi lah, agaknya lagu Uji Rashid dan Hil Amir lah kan zaman-zaman tu. Itu zaman 70-an lah, lebih kurang lah kan. Sambil-sambil celup kaki, dia tak ikut dah pakcik tu pergi buat kerja. Dia memang seronok dekat main dengan tali air. Tengah-tengah dia main dengan tali air tu, tiba-tiba dia nampak ada seorang lelaki datang ke arah tali air tu. Tapi lelaki tu agak pelik sebab dia pakai serban dan juga dia pakai jubah putih. Jadi dia kata mungkin pakcik orang kampung sebelah kot, sebab memang kampung dia kan berjiran dengan kampung sebelah kan, kampung yang terletak dekat Muar tu. Jadi jangan suruh abang ulang nama dia, nanti abang nak ingatkan. Jadi bila dia tengok pakcik tu datang, dia tengok aja pakcik tu tak noleh-noleh, nunduk aja pakcik tu. Berjalanlah pakcik tu sampailah ke tali air. Sampai kat tali air, pakcik tu tanggalkan selipar, lepas tu diseng-sengnya jubahnya, nampaklah dia punya seluar, diseng-sengnya seluarnya. Seng-seng tu kalau korang tak tahu, dia lipat kaki seluar supaya nampak dia punya betis. Tu dia tengok, putihnya pakcik ni punya betis, kata. Tak macam orang biasa, mulus lah, bukan putih, mulus. Dia cantik, memang bukan macam manusia. Jadi pakcik tu pun teruslah ambil sembahyang.
Daripada gerakan-gerakan tu nampak macam pakcik tu tengah ambil semayang dekat tali air tu. Jadi si budak lelaki ni tengoklah pakcik tu ambil semayang. Lepas pakcik tu ambil semayang, sapu muka, sapu tangan, sapu kaki, semua dah siap-siap ambil semayang. Budak ni masih lagi tenung pakcik tu. Tiba-tiba pakcik tu angkat muka. Selepas pakcik tu angkat muka, terus si budak ni jatuh pingsan. Sedar-sedar je budak ni dah ada dekat dalam tengah rumah, dikerumuni orang. Rupanya selepas budak tu pingsan, pakcik ni menggagau cari mana anak buahnya pergi. Cari ke dalam kebun tak ada, cari ke awal kebun tak ada. Rupa dia anak buahnya ni pingsan dekat tepi tali air di celah-celah semak. Dia tak sangka sampai sejauh itu anak buah dia pergi. Takut juga kan, kalau kan pelik dengan ular kan tak pasal-pasal kan. Jadi dia bawa lah anak buah dia ni balik ke kampung. Lepas tu dia letakkan tengah rumah. Dia buatlah apa-apa, baca apa yang patut kan, istighfar ke, selawat Nabi ke, nak bagi budak tu sedar. Bila si budak tu sedar, dia macam terkebil-kebil. Dia tanyalah dia kat mana, cakap dekat tengah rumah, dekat tengah kampung. Dia kata, kenapa kau pengsan? Semua orang tanya soalan yang sama kan. Lepas tu budak tu cerita, sebenarnya dia jumpa dengan orang ambil semayang. Tapi lepas dia tenung lama-lama orang ambil semayang tu, habis orang tu ambil semayang, orang tu angkat muka dan terus dia pengsan. Punca dia pengsan adalah orang tu tak ada muka, kosong. Nampak orang, nampak muka, nampak serbannya, nampak baju jubahnya, tapi muka dia ni, mata tak ada, hidung tak ada, telinga tak ada, mulut tak ada, memang flat, habis. Disebabkan tu dia agaknya dirasa terlalu terkejut, dia terus pingsan, tak sedarkan diri. Jadi cerita ni menjadi buah mulut orang sejak daripada tu sampai sekarang. Memang confirm lah dekat kawasan tu memang kawasan parit lapis bunian, kawasan perkampungan bunian. Nanti bolehlah kita sama-sama cari. Abang pun kampung abang dekat Segamat, Johor. Jadi boleh kata abang selalu juga pergi-pergi ke kawasan Muar, ke kawasan Batu Pahat. Ada saudara-saudara juga kat sana. Jadi bolehlah next time abang tanya-tanya dengan orang kampung tu. Kalau ada orang kampung tu yang dalam ni tengah tengok video abang ni, roger-roger lah abang. Bawa lah abang pergi road tour kat Kampung Parit Bunian. Tapi janganlah bawa road tour malam. Memang abang tak pergilah, ilmu kurang di dada. Tak pasal-pasal nanti kan lain yang nak cari, lain pula yang jumpa. Jadi itu adalah kisah yang kedua, melalut sikit. Ini adalah kisah yang ketiga, dialami oleh seorang orang kampung, sebenarnya dua orang kampung. Sewaktu mereka melalui jalan darat nak melintas daripada kampung di Batu Pahat ke Kampung Muar. Okey, ceritanya macam ni. Ada dua orang remaja, waktu tu dua-dua naik motor yang berlainan. Dia orang ni daripada Kampung Semerah Darat, iaitu yang terletak di Batu Pahat. Diorang nak pergi ke kampung sebelah, iaitu Kampung Sarang Buaya Darat yang terletak dekat Muar. Tak nak, diorang kena melalui jalan tengah. Jalan darat bukan jalan air, tapi dengan kata lain, dekat jalan tengah-tengah tu adalah jalan tengah-tengah Kampung Bunian, iaitu Kampung Parit Lapis Bunian. Diorang pun bila jalan berdua pun semangat pun macam okey lah kan, semangat pun kuat lah kan, sebab bukan seorang berdua tu, malam lah tu, dia bukan tengah malam, awal malam. Jadi bila sebelum sampai dekat jalan nak masuk merentas tengah-tengah Kampung Bunian tu, diorang ni borak-borak lah kan, asal usul, berborak-borak tentang asal usul kampung ni. Lepas tu yang orang pertama ni cakap lah, kau tahu tak sebenarnya dekat kampung ni dulu pernah terjadi perbalahan antara dua golongan jin, iaitu dua golongan bunian yang ada kat kawasan ni. Satu bunian yang memang baik-baik, satu bunian yang memang ganas. Jadi dekat kawasan ni nanti yang kita nak lalu ni memang akan ada kawasan yang dipunyai oleh jin-jin atau bunian-bunian yang baik, dan ada setengah lagi dipunyai oleh jin-jin atau bunian yang jahat. Jadi kita sama-sama lah berdoa, ya, janganlah kita jumpa yang jahat. Tapi memang takdir Allah Ta'ala nak menguji keberanian diorang. Waktu dua-dua ni melalui kawasan jalan tengah tu, naik motor, tiba-tiba seorang daripada dua orang, seorang daripadanya rantai motornya putus. Jadi bila rantai motornya putus, dia automatik berhenti.
Maksudnya dia lajak sikit lah, dia jadi berhentilah. Berhenti pula dekat tengah-tengah jalan, tak ada lampu. Abang rasa lah tak ada lampu. Nanti komen kalau abang salah. Dengan tak ada lampunya, dengan gelap kawasan tu, tengah-tengah kawasan kampung bunian, boleh kata tengah kebun, yang member seorang lagi berdezup dah pergi ke depan, tak sempat nak dia manggil juga, panggil, weh, tolong aku, weh, rantai aku putus, rantai motor aku putus. Tapi yang member tu dah tak dengar dah. Bila dia tenung lama-lama, rupanya patutlah kawan yang kat depan tu tak dengar, sebab dia nampak kawan tu membonceng seekor beruk, dan beruk tu menutup telinga dia. Macam ni lah, tutup telinga depan member. Dia pun terkejut juga. Oh, mungkin itu adalah sebab kawan dia tak dengar walaupun dia dah menjurit-jurit macam nak gila. Jadi dah member ni dah takut dah, rantai dah putus. Alamak, di tengah-tengah. Aduh, kalau abang memang tak akan lalu kawasan tu waktu malam. Itu memang insya-Allah tak akan terjadi benda tu pada abang lah. Jadi budak ni dah takut dah. Bila dah takut, dia tengok rantai dia tak boleh buat apa, terus dia dah tolak motor berjalan lah kan. Bila berjalan kaki, tapi lama-lama bila berjalan keadaan tak adalah seram sangat. Dia kata, okey, aman. Tanpa dia tahu, waktu tu dia masih berada dekat dalam kawasan perkampungan bunian yang baik. Selepas berjalan lebih kurang 10 minit, dia masuk dekat dalam kawasan perkampungan bunian yang jahat. Maksud dia tak tahu tau. Dia tak tahu. Bila dia masuk, dia rasa udara dah berlain. Dia punya suasana udara dah lain. Tahap kesunyian pun lain. Tengah-tengah dia menunda motor, tiba-tiba dia nampak dia dilangkahi oleh satu benda yang sangat besar dan tinggi. Dia kata dah macam alien. Besar gila benda tu. Dia pandang ke atas lah. Dia nampak celah kelangkang seekor makhluk. Dengan kata lain, yang dia jumpa tu adalah spesies hantu galah. Yang mana orang kampung percaya hantu galah ni adalah golongan bunian yang jahat. Jadi dia nampaklah benda tu melintas dia. Macam, abang bayangkan macam raksasa kan, melintas dengan tapak kaki besar, kecekong macam tu kan. Nampak dia tengok aja. Bila dia tengok, tak ada jadi apa-apa. Tiba-tiba benda tu berhenti. Benda tu tolehkan muka pandang dia. Dengan mata merah macam tu. Kau ingat apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia tunda motor dia sambil berlari. Terror tak terror? Menjoget punya pasal. Dia ingat benda tu tak perasan dia. Rupanya benda tu menoleh ke arah dia. Betul lari. Berdezup lagi. Zoom ke depan. Sambil menunda motor. Jadi akhirnya bila sampai dekat kampung sebelah, gigil, demam lah esoknya. Yang member seorang lagi selamat, yang seorang lagi ni yang menunda motor ni kan demam terus. Jadi ini adalah 3 cerita tentang peristiwa yang berlaku dekat kampung Lapis Bunian. Jangan cari kat Google Map, memang tak akan jumpa. Kalau nak, jom kita sama-sama tengok komen daripada orang kedua-dua kampung ni. Jadi masih ada masa lagi, lebih kurang 22 minit lah sekarang, 22-23 minit. Abang sambung dengan kisah satu lagi. Kisah ni disampaikan pada abang melalui email oleh Madam Chu. Madam Chu ni dia dah berumur 50-60 tahun lah lebih kurang. Dia kata cerita ni disampaikan oleh mendiang bapak dia. Dulu mendiang bapak dia adalah toke dekat satu panggung wayang. Dia tak beritahu. Dia ada beritahu nama panggung wayang, tapi abang lupa panggung wayang tu apa nama. Tapi dekat KL lah kan, dia kata dekat kawasan KL. Dia kata bapak dia ada satu kisah tentang macam mana panggung wayang tu berhantu dan akhirnya panggung wayang tu ditutup dan dia mengalami bankrupt. Bukanlah bankrupt, maksudnya bisnes ni terpaksa dijual sebabkan peristiwa ni berlaku lebih kurang tahun 70-an, 60-an lebih kurang macam tu lah. Cerita dia macam ni. Pada satu hari, abang namakan dia sebagai Uncle Jack lah, Uncle Jack. Jadi Uncle Jack ni adalah manager dekat satu panggung wayang. Uncle Jack ni adalah bapa Madam Chu lah tadi. Jadi Uncle Jack ni dia adalah manager kat satu panggung wayang. Pada satu hari hujung minggu, tiba-tiba dekat kawasan kaunter tiket ada dengar sedikit bising-bising. Jadi dia ni sebagai manager, dia pun pergilah dekat kaunter tiket tu. Rupanya ada sepasang suami isteri orang Melayu nak datang tengok wayang. Tapi
pihak yang menjual tiket tu tak kasih sebabnya si isteri tengah mengandung sulung. Lepas tu pula nak jadi cerita yang nak ditayangkan pada hari tu adalah cerita hantu Indonesia, bukan Suzana. Abang bila dapat email tu, abang ada baca cerita tu dan abang Google, memang cerita tu wujud, cumanya memang bukan cerita Suzana. Entah Titik Puspa kot yang berlakon, abang pun tak ingat lah, dia ada nama dia. Jadi disebabkan yang bini dia tu mengandung memang mengandung muda lah kata, bukanlah mengandung besar sangat, mengandung muda, dia pihak penjual tiket tu tak kasih lah masuk. Jadi bising lah sikit kat tempat tiket tu kan, sampai ke manager Uncle Jack ni tu pun. Lepas tu Uncle Jack ni beritahu lah, puan tak boleh, puan mengandung ni, tengok cerita hantu ni kan, tak pasal-pasal puan jadi apa-apa gugur kan, dalam puan mengandung masih lagi kecil kan, maksudnya peranakan tu belum kuat lagi. Oh, dibantah-bantahnya, tetap juga nak masuk. Dia kata dia tak takut tengok cerita hantu, dia nak memang selalu tengok cerita hantu. Tapi Uncle Jack tu cakap cerita ni memang seram puan, ni bukan sebarang cerita, tak payah tengok lah, balik lah, tak payah beli tiket, ataupun kita tengok besok ada tayangan cerita cowboy. Oh tak nak, dia kata laki bini tetap juga nak tengok cerita hantu tu. Jadi dah macam tu, bagilah jual tiket. Jadi si suami isteri ni memang duduk dekat kawasan tengah-tengah. Dulu panggung wayang besar tau, abang pernah tengok lah replika panggung wayang dekat muzium. Panggung wayang zaman dulu besar, ada 2-3 tingkat panggung wayang dan ada satu skrin besar dekat depan. Cuma tempat duduk je tak adalah berapa selesa sangat, tapi okey lah kan. Jadi si suami isteri ni pun tengoklah cerita tu, terkejut lah. Lepas tu yang si Uncle Jack ni monitor je lah, dia tengok lah daripada jauh lah macam mana keadaan penonton. Tengah-tengah cerita, tiba-tiba yang si isteri tu yang mengandung tadi tu menjerit menangis-nangis, sampaikan terpaksa cerita tu di-stopkan sekejap. Sebabnya korang tahu betul-betul apa yang Uncle Jack tu cakap, si isteri mengalami pendarahan. Tak adalah gugur, tapi mengalami pendarahan sebab terlalu takut tengok cerita yang ditayangkan tu, cerita Indonesia tu. Terlalu takut sampai bini dia keluar darah. Jadi dia kecoh sikit lah keadaan tu. Walaupun penonton ramai, cepat-cepatlah yang si suami isteri ni dibawakan keluar daripada panggung wayang dan teruslah dihantar ke hospital. Jadi tayangan pun diteruskan. Bila tayangan diteruskan, hantu tu sampailah tamat tayangan. Lepas habis tamat tayangan, kalau tak silap abang, cerita ni siang tu, bukan malam tu. Siang lah rasanya. Cerita ni siang petang macam tu lah. Jadi bila dah habis tayangan tu, adalah pekerja-pekerja yang diupah untuk membersihkan kawasan tumpah darah. Ada darah tu dekat tempat duduk tu. Ada darah-darah lagi. Jadi bersihkanlah. Lepas dah bersihkan, tak ada masalah. Okey, panggung wayang tutup lah. Bila dah malam tu panggung wayang tutup. Bila panggung wayang tutup, besoknya Uncle Jack datang. Dia sebagai manager, dia datang awal lah kan untuk buka panggung wayang. Waktu dia tengah periksa panggung wayang, meremah mulut rumah abang. Dah memang penakut tengok cerita hantu gini lah kan. Jadi tengah dia cek panggung wayang tu, tiba-tiba dia nampak ada seorang perempuan berdiri dekat kawasan darah tu. Maksudnya dekat kawasan yang orang tumpah darah tu, kakak tumpah darah tu. Ada seorang perempuan berdiri. Dia ingat manusia. Dia pun pergilah dekat perempuan tu. Dia tak adalah sentuh, tapi dia macam, puan, dia kata, panggung wayang belum buka lagi, puan boleh tak keluar, puan datang pada mana? Belum sempat dia habiskan pertanyaan, benda tu tiba-tiba top macam tu hilang macam tu je. Menggelabah Uncle Jack keluar. Sampai kat luar, berpeluh-peluh dia. Lepas bila dia berpeluh-peluh, pekerja-pekerja lainnya, tukang tiket, tukang bersihkan tu tanyalah, dah kenapa? Dia kata. Lepas tu Uncle Jack ceritalah kan. Memang dia terus cerita. Dia kata nampak perempuan tadi begini. Dia panggil orang pembersihan. Dia kata, awak bersihkan betul-betul ke tak? Takut masih lagi ada kesan-kesan darah kan. Jadi bila diorang pun cek balik dekat kawasan tempat duduk tu, memang betul ada tumpukan darah dekat kawasan tu lagi yang belum dibersihkan. Jadi pekerja-pekerja pembersihan nyental lah kawasan situ. Kejap lagi wayang nak buka ni kan, sental lah kawasan tu. Tak boleh hilang yang sental tu. Darah tu macam dah melekat dekat tempat duduk. Jadi sejak daripada tu, memang panggung wayang tu habis saja tayangan waktu malam, mesti ada seorang perempuan berdiri dekat kawasan tu.
sampaikan ada beberapa peristiwa penonton-penonton tengah tengok cerita, tiba-tiba Pak berdiri sebelah perempuan cantik je mendada macam tu. Kalau kita macam mana? Kalau abang lari keluar, memang dah tahulah dengan kusut masai makcik rockers kan, dengan kusut masai baju putih mengibai-ibai berdiri lah sebelah, memang tak adalah, memang keluar lah kan. Jadi cerita tu jadi heboh tau dekat Kuala Lumpur tentang panggung wayang yang ada perempuan tu. Tapi kebanyakan orang tak tahu punca kenapa benda tu datang dekat situ adalah berpunca daripada darah yang tumpah dekat situ. Dan akhirnya panggung wayang tu mendapat nama buruk, dan lepas tu panggung wayang tu tak ada siapa nak datang dan tutup. Sebabkan kebanyakan orang dah jumpa dengan makhluk yang berdiri tegak ni. Jadi Uncle Jack terpaksa jual panggung wayang tu pada pengusaha lain, dan Uncle Jack tak tahu apa yang terjadi sampailah Uncle Jack meninggal dunia. Dan cerita daripada Uncle Jack ni disampaikan kepada anak dia, iaitu Madam Chew. Kalau abang nanti abang cari balik nama panggung wayang tu dekat mana, dekat jalan mana, sebenarnya ada diberitahu, tapi jalan kan dekat kawasan KL kan dah banyak berubah kan. Kalau dulu jalannya jalan kenanga, sekarang ni jalan kura-kura macam tu lah, maksudnya nama lain lah kan. Nanti kalau abang baca balik, abang akan tuliskan dekat description box ataupun dekat dalam komen. Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis tentang dua cerita. Kisah pertama adalah kisah Kampung Bunian. Walaupun tak adalah elemen seram, tapi elemen nak tahu. Dia lebih kurang perasaan abang tu macam cerita pintu 14 dengan 17 dekat satu pasar raya dekat Damansara kan. Kalau siapa yang tanya tu sebenarnya pasar raya IKEA tau. IKEA Damansara. Lepas tu ada juga kawan-kawan penonton-penonton abang yang dah pergi cari pintu tu. Dan jadi perasaan abang waktu dengar baca cerita ni adalah macam perasaan pintu 17 dengan pintu 13 di pasar raya IKEA. Abang macam nak tahu je Kampung Bunian tu, tapi tak berani nak pergi. Tunggulah bulan Ramadan. Tapi bulan Ramadan pun Bunian ada lagi kan. Itu pengajaran pertama lah kan. Rasa macam nak seronok nak pergi Kampung Bunian tu. Dan pengajaran yang kedua adalah kita memang tak dapat boleh lari dengan makhluk alam sebelah. Dan ada sesetengah makhluk alam sebelah memang bukanlah makhluk yang baik, dan memang ada kalanya mungkin dia suka dengan darah sebab dia memang makan darah. Dan pengajarannya adalah, dah tahu cik, awak tu mengandung, janganlah tengok cerita hantu. Dulu-dulu kan mana ada peraturan perempuan mengandung tak boleh tengok cerita hantu kan, tak ada, semuanya boleh tengok. Itu atas inisiatif tuan punya panggung. Kalau tuan punya panggung nak lepaskan, dia lepas, dia boleh je tengok kan. Jadi itu adalah pengajarannya. Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Abang harap cerita ini dapat memberi pengajaran kita semua. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.